kita, apa yang kita buat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita jumpa Rasulullah, ya Rasul, aku merindu dan menyintaimu. Apa bukti rindu dan cintamu kepadaku? Agak-agak boleh jawab tak soalan tu? Kita ada tak hafal hadis Nabi satu? Malu muka kita, dah 50 tahun tak pernah hafal satu hadis Nabi. Kita perlu berapa tahun lagi untuk hafal satu hadis Nabi? Kita kata kita sayang dan cintakan Nabi, Maulidur Rasul pada tahun ini, boleh tak kita cuba menghafal dalam 5 hadis Nabi? Agak-agak boleh tak? Subhanallah. Cinta ni kalau betul ada cinta, sanggup buat apa saja. Kalau tak sanggup, ragu-ragu, itu bukan cinta. Cinta yang dusta. Lebih kurang macam tu lah. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal hadisku 40 hadis, aku akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak, dan aku akan memberikannya syafaatku. Nabi suruh 40. Banyak sangat ustazah. 4. Agak-agak boleh tak? Tak ada teruk sangat kita jadi umat Nabi Muhammad sampai tak pernah hafal hadis Nabi SAW. Itu juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita pasal perang Khandaq tadi tu, sahabat kata, ya Rasulullah, aku dah tak mampu ya Rasulullah. Tahu tak apa yang Rasulullah buat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke dalam parit tersebut, mengambil cangkul, lalu dicangkulnya. Rasulullah sendiri melakukannya. Dalam keadaan Rasulullah membuka bajunya, dilihatlah kulit badan Rasulullah, dan terlihat pada tubuh badan Rasulullah itu ada kain, ada tali yang mengikat perut supaya ketat, dan terdapat 2 biji batu. Maksudnya lagi banyak batu menunjukkan lagi lapar. Sahabat-sahabat Nabi ada yang ikat dengan tali saja, ada yang ikat dengan satu batu. Jadi menunjukkan yang paling lapar ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling haus dahaga ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat pun bangun, sahabat-sahabat pun bangun, teruskan juga perjuangan untuk menggali parit. Yang menguatkan mereka ketika itu bukan rehat yang panjang, bukan makan yang kenyang, bukan tidur yang lena seperti mana kita hari ini, tetapi keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Para muslimat muslimin sekalian, kita ni antara tanggungjawab utama kita, antara perjuangan yang kita sambung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah menyebarkan Islam kepada orang bukan Islam. Nabi Muhammad sangat mengharapkan kita yang Islam ini menyelamatkan seramai mungkin manusia untuk sama-sama mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bukan Islam di kalangan Cina ke India ke dan sebagainya, semua tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak kenal Nabi Muhammad, mereka juga tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka semua lahir dalam sezaman dengan kita. Saya nak cerita satu kisah benar ni, ibu-ibu sekalian. Kisah benar ni, kita habis pukul apa sebenarnya? Sebelum cerita ni, kita nak buat pelancaran ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak tanya dekat sini, siapa yang kat sini dia pernah kerja, sekarang ni dia pencen? Orang pencen, angkat tangan tinggi sikit. Okey, subhanallah, ramai pencen. Maksudnya pencen cikgu. Hajar pencen apa? Jururawat. Subhanallah. Jururawat biasanya cegah sebab dulu tak pernah berhenti kan, bergerak je. Hajar pencen apa? Cikgu, ustazah, kerja pejabat, pencen juga. Cikgu, Masya Allah. Kita kan, saya tak ada pencen, saya berhenti kerja 9 tahun. Sekurang-kurangnya 10 tahun kerja dapatlah pencen kan. Allahu Akbar. Yang lain tak ada pencen, sedih pula nampak. Kerja si rumah ustazah, tak ada pencen. Ada sian. Yang seronok jadi orang pencen ni, tahu tak sebab apa? Dia tak pergi kerja, dia datang kuliah macam kita juga, seronok, senyum sengih macam kita juga, tapi cukup bulan dapat duit. Ni orang pencen, jadi kena rapat-rapat sikit dengan dia orang. Kalau dia berhenti dengan tangga gaji yang tinggi, kadang pencen 3,000 sebulan. Tak ada buat apa-apa, hore-hore macam kita juga, tapi dapat duit cukup bulan. Seronok tak dapat pencen macam tu? Dengar orang pencen cakap seronok. Itu je 2 bulan keluar barang kemas baru. Kita tak ada pencen ni, nengok jelah kan. Tetapi di sana ada satu pencen yang semua orang boleh.
iaitu pencen kubur. Pencen kubur. Kan kita semua ni ada kubur. Yang semua orang akan masuk dalam kubur. Nak tak nak kena masuk juga. Pesan macam mana, bang esok saya mati jangan tak dalam kubur tau. Akan hantar juga. Saya tanya suami saya, bang kalau saya meninggal macam mana? Tanam je lah. Orang lelaki jawab macam tu lah. Awak ni yelah, takkan nak simpan. Tanya anak lelaki pun lebih kurang. Kalau Umi meninggal macam mana Imran? Orang meninggal kena tanam kan. Tanya anak perempuan, sonok. Atikah macam mana kalau Umi meninggal? Umi jangan cakap pasal tu lah. Sedih-sedih, jangan-jangan, tak nak. Tak boleh, Umi tak ada. Orang perempuan kan emosi. Macam tu lah. Padahal memang betul jawab dia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu dihantarkan ke kuburan, akan mengiringinya 3 perkara. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amal solehnya. 2 akan meninggalkannya, yang kekal adalah amal solehnya. Suami tu dah tanam, buat-buat menangis semua tu kan. Dia menangis betul. Itu pun dia tekan banyak tu nak suruh merah mata tu. Kan tak menangis terus sangat kan. Dah lapar, dah letih, baliklah dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya nak sebutkan pesan pencen kubur. Contoh, kalau kat sini saya rasa ramai orang banyak duit ni. Orang Kedah ni, orang kaya-kaya ni. Amin, subhanallah. Besar keinginan tu, badan dah cukup. Amin lah gitu kan. Ada orang ni kan, dia ada banyak akaun. 2-3 akaun. Simpan dalam ni, simpan dalam ni, simpan tabur haji, simpan ini, simpan. Lepas tu akhirnya dia pun mati. Tak sempat pun guna duit simpanan. Agak-agak sebelum mati dia boleh tak pesan dekat anak-anak dia. Ni duit mak dalam tabung haji tu banyak tu. Nanti renovate kubur mak bagi luas je. Duit banyak. Pasang aircon ya nanti. Sejuk sikit. Lepas tu pasanglah lampu, takut gelap nanti dah. Ini saja je lah saya sebutkan macam ni. Duit sebanyak mana pun tak boleh membantu sedikit pun kita di alam kubur sekiranya duit itu tidak dijalankan atas nama sedekah. Tetapi kita ni kalau ada perbualan macam ni cantik. Bang, kita ni nak nyimpan duit ni. Yelah simpan. Simpan sini, simpan sini. Bang, satu lagi bang. Simpanan akaun kubur. Wow. Akaun kubur belum masuk. Oh, akaun kubur apa maksud awak ni? Takkan nak kubur pun ada akaun. Sedekahlah bang, bulan ni nak hantar ke mana? Sebab apa? Bila kita sedekah, duit itu memang nampak orang tu dapat. Tapi hakikatnya, ia akan masuk ke dalam akaun kubur kita. Yang mana setelah kita mati, inilah akaun yang akan kita buka. Yang akan membuatkan kubur kita seluas mata memandang. Mendapat haruman syurga. Mendapat kedinginan syurga. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Apabila matinya seseorang yang soleh, lalu dia dibawakan ke kuburan, lalu kubur berkata kepadanya, suami dah balik dah ni, tinggal kita dengan kubur saja. Kubur lalu berkata kepadanya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang kepadamu, dialuk-alukan sangat. Tiba-tiba kubur bercakap. Jangan fikir lagi lah sekarang ni, takutnya masa tu tak ada. Itulah kegembiraan yang sebenar. Apabila ketakutan ditinggalkan oleh ahli keluarga, kalau boleh kita bertepik, jangan tinggalkan aku di tempat sunyi, di tempat yang busuk, di tempat tanah, di tempat yang sempit ini. Tiba-tiba kita dengar ada suara yang menyebutkan, selamat datang, engkaulah orang yang aku cintai, yang berjalan di atasku selama ini, ahlan wa sahlan, aku akan perlihatkan bagaimana aku akan melayanimu. Cari dalam kitab 40 hadis penawar hati, ada hadis ini, merupakan hadis yang panjang, hadis yang sahih. Allahu Akbar, saya masa baca menggeletar rasa. Saya bayangkan, ya Allah, mudah-mudahan nanti dalam kubur kita dapat salam ini. Masya Allah. Kemudian kubur pun meluaskan seluas mata memandang. Saya tak tahu siapa orang paling kaya kat Kedah. Kalau rumah dia paling besar pun, rumah dia mesti akhirnya ada dinding juga. Besar macam mana nampaklah dinding. Tapi seluas mata memandang kita tengok tak ada penghujung. Maksudnya boleh jadi luas. Kemudian salah satu daripada penjuru kubur tersebut akan ada satu pintu ke syurga. Tapi takkan masuk lagi. Tunggu di padang mahsyar lah, hisab apa semua. Lalu apabila dibawakan jenazah yang melakukan asi, pemaksiat kepada Allah, orang fasik ataupun orang musyrik, lalu kubur berkata kepadanya, engkaulah orang yang aku benci yang berjalan di atasku selama ini. Lihatlah apa yang akan aku perlakukan kepadamu. Lalu kubur pun menghimpit sampai Nabi tunjuk, ni tulang rusuk ni berselisih.
Kemudian akan diutuskan kepadanya 70 ekor ular yang berbisa, yang mana satu bisa saja kalau dikeluarkan di atas muka bumi akan mematikan makhluk di bumi. Na'udzubillah min zalik. Lalu Nabi sudahkan hadis tersebut. Sesungguhnya kubur itu adalah gerbang pintu syurga ataupun jurang api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapa kita nak berkira-kira untuk akaun kubur kita? Dan Allah bagi kita peluang pada petang yang barakah ini untuk kita memberi. Dan apa yang kita beri itu bukan untuk madrasah ini, walaupun nampak untuk madrasah ini yang sedang dibina, tetapi hakikatnya kitalah yang memerlukan pemberian kita itu sendiri. Kalau kita beri kepada orang RM10, orang itu sangat happy dapat RM10. Tetapi dalam Al-Quran menyebutkan, barang siapa membelanjakan harta di jalan Allah akan dilipatkan ganda sekian-sekian sampai 500 kali ganda. Jadi kita nampak dia dapat RM10, RM10 dia happy, tapi kitalah yang sepatutnya lebih gembira daripada orang yang menerima, sebab kita tahu kita dapat jumlah yang lebih besar. Tetapi ini alam ghaib yang tak nampak dengan mata. Kalau nampak, bila bagi RM10, tiba-tiba wow, melimpah ruah. Kita akan nak beri. Orang yang beriman saja yang nampak. Saya nak cerita satu kisah, ini yang terakhir sebelum dilancarkan tabung, bersabar ya. Cerita Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Satu ketika Sayyidatina Fatimah, ketika hari pernikahannya dengan Sayyidina Ali, Rasulullah tanya, "Wahai Fatimah anak andaku, kamu ada tak pakaian yang untuk dipakai pada hari yang bahagia ini?" Hari pernikahan. Lalu Fatimah jawab, "Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, tidak ada, inilah satu-satunya pakaian aku ada." Ini anak kepada siapa ni? Anak kepada Perdana Menteri Presiden negara Islam pertama Madinah, yang boleh saja mengumpulkan harta, boleh saja mengambil harta dan sebagainya, memiliki harta tapi memilih untuk hidup miskin, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa anshurni ma'a miskinan." Sebab apa? Nabi tengok di dalam syurga Allah ramainya di kalangan al-fuqara, fakir miskin, yang reda dengan kemiskinan, dan juga orang yang saleh dan juga bukan pemalas, dia berusaha tapi tetap kekal miskin. Kita kalau dengar hadis ni seronoknya. Tapi kita kalau tanya pada diri kita, nak miskin ke nak kaya? Dah sebut salah nak jawab. Mesti nak kaya juga. Ustazah, saya nak kaya bukan apa, nak banyak bersedekah. Okey, hari ni bersedekahlah. Buktikan apa yang kita katakan, dan buktikan apa yang sepatutnya kita lakukan demi menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun beli sehelai pakaian yang baru untuk dipakaikan oleh Sayyidatina Fatimah. Kemudian bila Sayyidatina pun tukar pakai, tiba-tiba ada orang bagi salam. "Assalamualaikum ya Fatimah, ada tak pakaian untuk aku pakai menutup auratku wahai Fatimah?" Datang seorang pengemis. Lalu Fatimah ketika itu ingin menghulurkan baju yang sudah koyak. Kan Fatimah sebelum pakai, ada pakaian yang Rasulullah beli yang baru. Ketika itu Fatimah memakai baju yang ada banyak tampalan. Kita ni kalau baju dah koyak-koyak buat kain lap, betul tak? Tetapi Sayyidatina Fatimah, Masya Allah, pakaiannya ada banyak tampalan. Koyak dijahit, berlubang ditampal. Masya Allah. Begitu pakaian ibunda kita. Itu pakaian anak anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni Masya Allah, pakaian sampai bukan tak ada, sampai tak tahu nak pakai yang mana. Tak tahulah bang, tak tahu. Bukan sebab tak ada, banyak sangat. Kemudian Sayyidatina Fatimah bila nak bagi yang buruk, lalu dia teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamu tidak dikatakan benar-benar membuat kebaikan ataupun kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai, apa yang kamu sayang." Kemudian Sayyidatina Fatimah pun menukar balik, pakai balik baju yang buruk itu, lalu memberi baju yang baru itu kepada pengemis. Allahu Akbar. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat, Nabi Muhammad menangis. Kemudian diriwayatkan datanglah malaikat Jibril membawa sepersalinan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidatina Fatimah memakainya. Masya Allah, Allahu Akbar.